Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali lagi kita bertemu pada malam ini dalam tajuk ganti rugi pertunangan dan dalam solusi syariah siri yang ke-10. Sekiranya sahabat-sahabat yang ada boleh share dulu kepada sahabat-sahabat yang lain. Minta share dulu dan saya bagi masa lebih kurang dalam 1 minit untuk sahabat-sahabat lain, kawan-kawan lain yang boleh masuk, dan sekiranya ada persoalan nanti boleh kemukakan ataupun type di ruangan komen. InsyaAllah pada malam ini kita akan menemu bual tetamu jemputan kita seorang peguam syar'i di Pahang, beramal di Temerloh Pahang, yang bernama Abdullah Hakim, InsyaAllah. Dan sahabat-sahabat yang lain kalau boleh sempat lagi saya bagi ruang dan masa untuk share lagi, share bagi sempat semua masuk untuk kita tengok dalam masa malam 30 minit sahaja, insyaAllah 30 minit sahaja untuk secara asas tentang ganti rugi pertunangan. Dia yang kata jemputan ini akan huraikan secara asas, insyaAllah. Okey, share lagi. Okey, minta share lagi. Saya ada bagi masa sikit untuk share kepada rakan-rakan yang lain. InsyaAllah pada malam ini kita cuba berbincang, InsyaAllah. Kalau boleh share lagi. Ada ruang dan masa lagi. Dalam masa 1 minit jemputan akan masuk, insyaAllah. Okey, share lagi, insyaAllah. Share lagi sementara saya duk link dengan sahabat-sahabat saya yang lain. Minta share lagi. Okay. Okey, minta share lagi. Okey, insyaAllah. So kita teruskan sebentar ya. Okey, saya bagi ruang lagi dalam masa 1 minit untuk sahabat-sahabat lain, kawan-kawan, penonton-penonton yang setia. Alhamdulillah, saya lihat dan rating kita setiap malam melebihi ribuan yang reach benda ni. Alhamdulillah. Okey, bagi peluang untuk share lagi kepada sahabat-sahabat yang lain, insyaAllah. Okey. Okey, dan saya terus untuk menjemput, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum Abdullah Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat kah? Sihat? Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Pada malam ni kita nak bincang tentang ganti rugi pertunangan, dan Abdullah Hakim sekali lagi saya maklumkan bahawa beliau merupakan seorang peguam syar'i bertauliah dan firma guaman beliau Abdullah Hakim Ahmad di Temerloh Pahang, insyaAllah. Berkelulusan daripada Kolej Universiti Islam Selangor dan masih lagi menambung pelajaran dalam bidang LLB di Universiti Islam Antarabangsa. Jadi ganti rugi pertunangan. Ya. Jadi saya nak tanya kepada, saya teruskan dengan soalan, memandangkan masa kita terhad 30 minit. Boleh maklumkan sebenarnya apa definisi pertunangan itu sebenarnya? Boleh maklumkan? Jadi mana kita bagi pendahuluan sikit lah. Maknanya kalau kita lihat ujian terhadap orang bertunang ni maknanya sangatlah berat. Maknanya bila melibatkan kata putus tunang, maknanya melibatkan kerugian kepada pihak-pihak, maknanya emosi pihak-pihak, yang mana nanti kita akan bincangkan selepas ini. Jadi kalau kita lihat tunangan ini secara bahasa mudahnya lah, kita tak payah pergi susah. Maknanya merupakan perjanjian antara dua pihak. Maknanya mereka bersetuju untuk berkahwin. Maknanya tuan, kalau kita tengok kita pun belajar civil law, maknanya dia pun mengatakan bahawa tunangan ini adalah satu kontrak.
Mana satu kontrak antara dua belah pihak, maknanya ia akan dikuasakan oleh undang-undang. Samalah syariah ke sivil ke, maknanya kita boleh panggil dia perjanjian kepada perkahwinan boleh, banyaklah. Jadi maknanya pada malam ini secara asasnya kita akan menghususkan membincangkan tentang ganti rugi pertunangan, di mana bila adanya pertunangan tersebut, adanya pelanggaran pada pertunangan tersebut, maknanya adanya kerugian pihak-pihak tersebut, maknanya dia boleh memohon kepada mahkamah ganti rugi daripada apa yang dialami kerugian pada pihak tersebut. Yang kita akan yang lebar nanti kita akan discuss. Tujuan secara asasnya tujuan pertunangan ini untuk memberi kita satu kesediaan sebelum alam perkahwinan itu sendiri, dan kita juga boleh mengenali pasangan masing-masing kita supaya kita lebih kenal dengan mereka dengan lebih baik. Itu saya setuju dengan ada satu hadis mengatakan bahawa kenallah, tengoklah pasangan kita itu, maknanya kita akan menambahkan lagi kasih sayang terhadap orang tersebut. Maknanya kita kena kenal dulu pasangan kita, itu guna bertunang. Jadi maknanya pentingnya pertunangan ini, bila terdapat satu masalah, kita akan lebih bersedia untuk alam perkahwinan tersebut. Mungkin ada masalah nanti putus tunang ke, ada pelanggaran tunang, kita lebih bersedia. Mungkin kita boleh perbaiki hubungan kita, ataupun mungkin kita boleh menuntut hak-hak kita, kerugian kita dekat mahkamah. Jadi Tuan, kalau kita lihat pertunangan ini masih lagi dipandang enteng oleh masyarakat. Kerana apa saya kata, kadang-kadang putus, kadang-kadang tukar tunang, tak jadi tunang. Maknanya sebenarnya benda-benda macam ini dia melibatkan, kalau kita kata kes syariah, melibatkan emosi seseorang. Maknanya jangan buat main-main. Maknanya kalau kita rasa kita bersedia, kita teruskan. Kalau kita rasa kita bersedia, kita cakap dengan cara yang baik. Maknanya sebab pertunangan ini dia dilindungi atau dikuasakan oleh undang-undang yang sah menurut hukum syarak. Jadi kalau kita main-main, maknanya kalau kita ingkar, kita boleh dikenakan tindakan undang-undang. Maknanya mungkin orang boleh tuntut ganti rugi, maknanya mungkin kita boleh dikenakan ganti rugi pada atas, orang kata pecah kontrak tersebut lah, bahasa mudahnya. Okey, jadi daripada kita faham ni sebenarnya pertunangan ini adalah satu kontrak seseorang lelaki dengan seorang wanita memasuki satu perjanjian untuk berjanji untuk perkahwinan. Macam tu kah? Okey, jadi dengan ada perjanjian, masa perjanjian dianggap sebagai satu ikatan pertunangan. Betul tak? Okey, jadi kita dah tahu sedikit tentang pertunangan ni, maknanya bila orang dalam tunangan orang ni pun kita tak boleh nak pergi kacau dah, sebab kita dah tahu dia adalah tunang orang, kecuali dia memutuskan seperti mana yang Tuan Abdullah Hakim maklumkan tadilah. Jadi kalaulah kita kata bila ada satu perjanjian, ada syarat perjanjian. Sebab kalau tak ada syarat, perjanjian itu tidak akan lengkap menjadi satu agreement. Jadi pertunangan itu boleh jelaskan sikit? Silakan. Tadi ada macam sekat-sekat sikit lah. Okay, clear tak? Ya, mungkin line. Ya. Kawasan hujan sikit, kawasan ni di utara hujan. Betul lah, betul yang saya cakap. Okey, teruskan. Macam yang Tuan cakap, maknanya kita perlu memenuhi ada syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Maknanya pertunangan itu akan sah bila kita cukup syarat-syarat ini. Maknanya ada dua, maknanya syarat yang kita kena patuhi. Yang penting lah kita tengok syarat ni. Yang pertama, maknanya kita perlu, pertunangan itu perlulah kita bertunang dengan wanita yang orang kata sah menurut syarak. Apa kita kata sah menurut syarak? Maknanya wanita ini bukanlah wanita yang kiranya baru lepas bercerai, mungkin kata dia baru lepas dalam tempoh edah lagi. Memang kita tak boleh bertunang dengan orang macam tu. Bukan edah orang. Maknanya mungkin edah dia edah sebab kena talak, maknanya edah mungkin sebab kematian suami. Jadi maknanya syarat-syarat tersebut maknanya kita perlu clear. Maknanya pastikan perempuan wanita tersebut adalah sah menurut syarak. Okey, yang keduanya, ini yang paling banyak terjadi, maknanya dia pertunangan itu adalah pertunangan atas pertunangan. Maksudnya maknanya banyak kes jadi, maknanya kita menerima satu pertunangan, kita setuju dengan satu pertunangan seseorang,
Sedangkan kita masih dalam pertunangan orang. Banyak jadi kes macam ni, maknanya pertunangan di atas pertunangan. Maknanya ini yang apa ni orang kata dalam hukum syarak ditegah oleh hukum syarak kerana ia boleh melibatkan apa ni emosi seorang, apa ni orang kata kerugian seseorang, dan kita kena pastikan bahawa bila orang yang kita nak bertunang itu bukan adalah tunangan orang. Maknanya dia tak dibenarkanlah hukum syarak. Sebab itu kalau kita tengok ada kes dia ada maknanya dia dah bertunang ni, bila dia tunggu waktu sampai waktu pernikahan tersebut, tangan dia tak ada. Maknanya mungkin ni adalah sebab-sebab maknanya kenapa kita perlu pastikan wanita yang kita kahwini adalah tin orang panggil. Maknanya bukan tunangan orang, dalam tempoh bersih. Jadi maknanya nasihat saya maknanya sekiranya maknanya jangan kita senyap macam tu je. Bila kita kadang okeylah bila kita dalam tempoh tunangan tu mungkin kita dah tak ada rasa hati. Tapi berbincanglah dengan cara yang baik. Jangan senyap je macam tu. Maknanya dengan adanya orang kata berbincang, kita beritahu dia kita tak nak dia supaya dia tahu. Jangan kita senyap macam tu maknanya kesian ke orang lain. Okey, ada soalan. Kita tengok soalan. Kita cuba tengok soalan. Soalan dulu. Okey. Daripada Syaza Alia. Okey, Syaza Alia. Kalau dah ada persetujuan antara dua belah pihak keluarga tapi tak tunang ikut adat lagi, tu dikira sudah bertunang ke? Dan jika diganggu lelaki lain, kira berdosa juga tak? Okey. Maksudnya dia kata tak ada adat, tak ada kenduri, just jumpa ibu bapa dan dia sahkan kata itu adalah pertunangan. So pandangan tuan macam mana tuan? Silakan. Nanti kita maknanya nanti akan kita mungkin ada nanti kita akan terangkan lanjut, tapi asasnya maknanya macam saya kata daripada definisi apa ni pertunangan sendirilah. Janji itu tak mestinya kita adakan apa orang kata majlis pertunangan. Itu cuma orang kata adat. Maknanya antara salah satu cara lah, maknanya mungkin dengan cara mudah daripada segi orang kata percakapan. Maknanya bila ada persetujuan antara maknanya dua pihak, maknanya itu adalah orang kata tunang. Jangan buat main. Maknanya itu adalah tunang. Kerana tunang ini maknanya kata sah bila mana ada persetujuan dua belah pihak. Maknanya tidak memerlukan pun majlis. Majlis itu hanyalah adat. Jadi mana kata saya ada orang kata okey saya nak kahwin dengan awak. Saya setuju, maknanya mungkin ada satu cincin, maknanya itu pun dia dah kira bertunang. Maknanya sebenarnya simple. Maknanya adanya offer, adanya acceptance, maknanya itu adalah janjian kepada perkahwinan. Ya. Okey, jadi maknanya dalam Islam itu adalah mudah, cuma mengikut adat kita sahaja yang mengadakan satu adat majlis. Kemungkinan pada masa adat yang ada pada ketika itu diadakan satu perjanjian bertulis di antara pasangan lelaki dan pasangan perempuan bersama dengan keluarga. Itu lebih baik sebab pada ketika itu adanya saksi-saksi sekiranya berlakunya apa-apa keingkaran pada ketika itu ada bukti dan saksi boleh dibawa ke mahkamah. Jadi soalan saya yang seterusnya. Jadi sekiranya pertunangan ini telah dibatalkan ataupun salah satu pihak menarik diri, adakah salah satu pihak lagi boleh menuntut ganti rugi ataupun apa-apa perjanjian, apa-apa pemberian ketika mana pertunangan? Silakan. Jadi secara asasnya kalau kita tengok kita banyak apa yang kita amalan kita diamalkan di Malaysia ini kita mengikut adat. Macam juga maknanya pemberian dalam pertunangan tersebut. Pemberian tersebut merupakan adat yang diamalkan lagi tak bertentangan dengan syarak. Sebagai contoh kita tengok ada bagi cincin, maknanya sebagai bentuk pemberian, apa lagi kasut, baju dan benda-benda yang berharga lah. Maknanya pemberian itu adalah salah satu bentuk orang kata bukti pertunangan itu berlangsung. Jadi soalannya di sini, bolehkah bila maknanya terjadinya pelanggaran pertunangan, putusnya pertunangan tersebut, akan pemberian tersebut kita boleh tuntut balik. Sebab nanti kalau kita istilah Melayu ni, kalau kita tuntut barang yang kita beri, kita kata kita ni buruk siku. Tapi tak, maknanya kalau kita rujuk kepada section 15 elemen keluarga Islam, maknanya dia kata
Ya. Aduh. Tuan. Minta maaf mungkin ada line not so clear. Ada gangguan. Tunggu sekejap kan. Kita tunggu sebentar ya, apa ni host untuk masuk balik kepada live ni. Di sambil tu ada apa-apa persoalan tak? Minta maaf mungkin internet connection host dia ada sedikit masalah. Kita tunggu sekejap kan. Maaf. Breakout ke bang? Okey, minta maaf. Ada gangguan problem line sebab di sini ada hujan. Minta maaf Betul lah. sikit. Sebab ada gangguan anggota line tadi. Dah tutup balik sebab hujan di sini. Minta maaf dan kita sambungkan terus. Minta maaf kita dah ambil masa yang panjang sikit. Minta maaf pada semua yang masih setia menonton. Okey, bolehkah pihak-pihak menuntut balik barang pemberian sekiranya pertunangan itu diputuskan seperti mana persoalan saya tadi? Teruskan, silakan. Maknanya kita ringkaskanlah sebab kita tadi pun mungkin dah setengah tadi. Maknanya secara asasnya maknanya pemberian itu kalau ada berlakunya pelanggaran pada pertunangan tersebut, kita boleh menuntut kembali barang tersebut lah. Maknanya contoh kita bagi kasut, cincin kita boleh. Maknanya sebab dia kesalahan pada pihak dia. Maknanya bukan sebab yang munasabah dia memutuskan pertunangan tersebut. Tapi maknanya kita masyarakat akan cakap pula, kan buruk siku ke kalau kita ambil balik barang yang kita bagi kan? Mana kita boleh ambil barang yang kita dah bagi? Tapi tak, maknanya memang undang-undang dia benarkan kita claim balik kita punya barang tersebut kalau kita merujuk kepada amendment undang-undang Islam section 15. Dia kata, ini ringkasan lah, maka pihak yang mungkir janji adalah bertanggungan memulangkan pemberian-pemberian pertunangan tersebut. Jadi
maknanya undang-undang sendiri jangan risau. Sebab itu kita kena tahu hak kita. Ni mungkin kita telah belanjakan banyak barang. Dia bagi 2 barang, kita bagi 10 barang hantaran untuk tunangan. Yeah. Kan? Maknanya bila berlaku macam ni, kerugian pada kita, mungkin bukan sebab salah kita, jadi kita ada hak untuk menuntut ganti rugi tunangan tersebut. Jangan risau, boleh. Okey. Jadi selalunya kita rasa kita dalam hati kalau berlaku keingkaran pihak-pihak ni, mungkin pihak-pihak dalam keadaan marah. Betul. Mungkin pihak-pihak dalam keadaan malu yang amat sangat telah menyediakan kenduri dan sebagainya. Mungkin pihak-pihak telah membeli ataupun menyewa pakaian dan sebagainya, dan mungkin ada juru gambar dan sebagainya. Jadi kalaulah kata pandangan tuan, sebenarnya yang boleh dituntut akibat daripada kemungkinan tersebut, macam mana tu? Silakan. Kita kata apa yang boleh dituntut, makna paling mudah bahasanya kita apa-apa kerugian yang hasil daripada putus tunang tersebut, apa-apa kerugian, maknanya apa-apa kerugian yang disebabkan pada putusnya pertunangan tersebut, mana kita telah membelanjakan sejumlah wang ataupun barangan, pemberi barangan dalam tempoh kita untuk berkahwin. Maknanya kita telah membelanjakan sejumlah wang, maknanya untuk kita berkahwin lah. Ni kita boleh tuntut. Maksudnya mungkin macam tuan kata tadi, kenduri, gambar pun kita dah bayar, mungkin tak boleh pulang balik. Maknanya apa lagi, cincin, maknanya apa-apa perbelanjaan itu dikira sebagai perbelanjaan kita boleh claim balik sebagai ganti rugi di pihak mahkamah. Tapi macam contoh, kita baru je bertunang, kita akan melangsungkan perkahwinan dan kita telah membelanjakan dalam contoh 20,000. Maknanya pola semua, kanopi apa semua kita dah bayar. Jadi tiba-tiba kita punya pasangan putuskan hubungan tersebut. Jadi memang orang yang mungkin jadi janji tu dia kehendaki membayar ganti rugi yang apa yang kita telah bayar lah. Ini yang bagi. Ada tambahan lagi, kalau macam kita nak tuntut ganti rugi tunangan ni, dia boleh dituntut di mahkamah rendah atau mahkamah tinggi, tapi tak lebih daripada RM50,000. Kerana apa-apa tuntutan, amount dia mestilah tak lebih daripada RM50,000. Okey, kalau dari segi mungkin bidang kuasa di negeri Pahang. Tapi kalaulah apa-apa yang berkaitan di bidang kuasa di mana-mana mahkamah syariah di Malaysia pada hari ini, kalaulah tuntutan itu bawah pada 100,000 boleh difailkan di mahkamah rendah syariah, manakala tuntutan yang melebihi 100,000 iaitu boleh dibawa kepada mahkamah tinggi. Dia berbeza juga dengan di mahkamah negeri Selangor, mungkin sama ada tak silap saya dalam keadaan 200 ke 300,000 baru boleh difailkan ke mahkamah tinggi. Mungkin ada alasan yang munasabah, mungkin itu adalah orang yang bangsawan, orang yang berada ataupun artis ataupun yang selebriti, something yang menggunakan perbelanjaan yang begitu tinggi tiba-tiba terputus di tengah jalan. Jadi saya nak tanya Tuan Abdullah Hakim, ada soalan? Kita bagi soalan dulu. Okey. Iza Syuhaimi, pelajar daripada UKM, beliau tanya bagaimana pula kalau kesalahan itu berpunca daripada belah lelaki, perlukah kita memulangkan semula pemberian lelaki tersebut? Okey, silakan. Ya, asasnya dia tak kisahlah lelaki ke belah perempuan ke, tapi yang penting maknanya mana-mana pihak yang melakukan pelanggaran pertunangan tersebut dan memutuskan pertunangan tersebut atas alasan-alasan yang tidak munasabah. Contoh ada pihak ketiga ke, mungkin dia tak sayang ke, mana dikira sebagai alasan yang munasabah lah. Dia mana akan boleh dikenakan untuk membayar ganti rugi apa yang telah diberikan oleh pihak belah sana. Maknanya mesti berpunca kepada pihak dia. Maknanya tak kisah lelaki ke perempuan, mana contoh belah perempuan, dia yang maknanya memutuskan pertunangan itu atas dasar yang orang kata sebab tak munasabah, dia kena pulangkan balik apa-apa hasil pemberian daripada lelaki tersebut. Begitulah sebaliknya kalau belah lelaki yang kesalahan dia. Okey. Soalan Izzah Suhaimi. Okey. Jadi saya teruskan soalan.
Jadi bila tadi berkaitan dengan soalan Izzah Syahimi tadi, dia menyatakan kalaulah kesalahan itu daripada pihak lelaki. Jadi Tuan Abdullah ada menjawab dah sama ada lelaki atau perempuan. Dia related dengan soalan saya ketika ini, siapakah yang sebenarnya selayak-layaknya yang boleh memfailkan tuntutan ganti rugi pertunangan di mahkamah? Dia Silakan. mana secara asasnya itulah mana-mana, dia tak kisahlah siapa, tapi mana-mana pihak yang mengalami kerugian secara tidak langsung ataupun pihak yang berkepentingan yang mengalami kerugian secara tidak langsung. Apa maknanya? Maknanya mungkin yang utama itu adalah pasangan tersebutlah. Maknanya secara asasnya pihak yang diingkari tersebutlah maknanya mengalami kerugian tersebut. Maknanya memang ada hak. Tapi bila kita katakan maksud orang yang berkepentingan ni, maksudnya mungkin orang kata sahabat dia ataupun saudara dia yang telah mengeluarkan perbelanjaan khusus untuk perkahwinan mereka, dan ia adalah orang secara langsung, dan ia adalah orang penting lah dalam, dan dia boleh kalau sekiranya perkahwinan itu tak jadi, dia boleh claim juga ganti rugi kepada pertunangan tersebut. Maknanya mana-mana pihak yang kena rugi ataupun ada secara langsung telah mengeluarkan duit atau perbelanjaan kepada perkahwinan tersebut boleh memohon ganti rugi tersebut. Okey. Ada soalan daripada sebentar ya. Okey. Bagi satu contoh kes, berapa tuntutan yang dia berjaya perolehi? Okey, berapa tuntutan yang klien itu berjaya perolehi? Ya, ada kes kan? Benda ni macam orang kata subjektif lah. Bila berkaitan dengan tuntutan ni sebenarnya secara asas dia subjektif. Maknanya dia melihat kepada bukti yang kita bawa, berapa perbelanjaan kerugian yang kita tanggung. Maknanya mungkin kalau kita membelanjakan perbelanjaan yang agak besar dan kita boleh buktikan kita telah mengeluarkan dalam amount tersebut, maka tinggilah amount yang akan diberikan. Maknanya dia bukan atas dasar mana kesian tak kesian, tapi macam mana kita buktikan. Macam contoh kalau kita ada resit pembelian tengok RM20,000, maknanya amount tersebut lah yang akan dibayar oleh pihak yang mengkiri janji tersebut. Okey, kalau ikut dari segi pengalaman saya mengendalikan kes-kes berkaitan dengan ganti rugi pertunangan ini, kebanyakan kalau di negeri Kedah ni asal susah nak bagi untuk satu jumlah yang amount yang begitu tinggi itu, ketika mana perbicaraan itu agak-agak sukar sebab kebanyakan pertunangan itu hanya sekadar janji mulut, hanya sekadar meletakkan cengkeram sebanyak RM1,000 ataupun sebentuk cincin, dan perkara-perkara lain perlu dibuktikan dengan kos. Dan kebanyakan kes-kes yang kita kendalikan sebelum ini, kita tidak boleh claim kos dan kos ditanggung oleh masing-masing. Kecuali ada beberapa kes dalam negeri Kedah yang pernah saya bawa di negeri Kedah yang melalui persetujuan bersama berdasarkan dokumen yang kita kemukakan, perbincangan di antara peguam-peguam. Jadi terbentuk perjanjian, kemungkinan boleh dengan harga RM40,000 berdasarkan yang kita bawa. Aduh. Semua mungkin ada gangguan lagi. Sabaran. minta maaf sekali lagi ada gangguan. Dapat clear kah?
Apa Abdullah Hakim tuan? Dengar ke? Ya, sekarang clear. Minta maaf. Kali kedua gangguan pada malam ni, keadaan tak apa elok gangguan internet saya pada malam ini. Okey, jadi kita Barat juga teruskan abang sekali hari lagi. ni, ya? Ya, malam ni ada suasana cuaca tak begitu elok kan. Jadi okey. Ada satu lagi soalan daripada Afiq Gali. Semasa dalam tempoh pertunangan, ada diberikan hadiah sebuah kereta mewah kepada pihak perempuan. Adakah kereta itu boleh diklasifikasikan sebagai satu kerugian jika pertunangan itu tak jadi? Okey, apa pandangan tuan? Dia maknanya kalau kita secara undang-undang dan amalan dia memanglah kita kata macam tuan kata undang-undangnya dengan amalan dia lain. Maknanya secara asasnya maknanya undang-undang memang ada peruntukan. Maknanya sejumlah kira kata 100,000 ke di mahkamah tinggi. Maknanya amount tersebut maknanya kalau dikelaskan sebagai apa ni ganti rugi perkahwinan, maknanya bila sebab berkahwin dasar satu pihak yang mengkhiari janji, maknanya dia memang ada hak untuk menuntut kembali apa yang diberi secara asas. Tapi apa yang kita amalkan sekarang ni maknanya di mahkamah syariah, maknanya agak sukar untuk orang kata nak kereta, maknanya kita nak claim balik, maknanya bila dah tukar nama, maknanya secara amalan dia susah. Mungkin kita perlukan dapat persetujuan, maknanya persetujuan bersama daripada segi yang kata tadi, mungkin dibolehkan untuk kita claim balik kereta tersebut. Ya. Jadi kemungkinan bagi pandangan saya jugalah, kemungkinan perkara-perkara ini perlu balik melihat kembali dalam majlis akad pertunangan tersebut, mesti ada dokumentasi. Ya. Sebab dalam ayat Al-Quran pun dinyatakan apa-apa perbuatan, apa-apa tingkah laku, apa-apa yang segala urusan itu perlu dibuat secara bertulis bagi memudahkan pihak-pihak. Jadi kita tengok soalan seterusnya, ada soalan daripada Hafizuddin Wahid, iaitu apa pandangan tuan, adakah di masa akan datang pertunangan itu perlu direkodkan secara bertulis secara undang-undang yang sah bagi memudahkan proses sekiranya berlaku kes tuntutan seperti itu? Okey, pandangan tuan macam mana? Betul, maknanya kita secara asasnya kita kena tahu bahawa pertunangan ini adalah satu perjanjian. Perjanjian ini tidak kisahlah melalui mulut mestinya bertulis. Tapi macam mana kita nak buktikan, maknanya apa yang terbaik adalah black and white. Maknanya dalam mana-mana kita berurusan dalam mahkamah, maknanya kita mandang tinggi mana-mana ada apa-apa dokumen yang melibatkan bertulis ataupun kita kata ada black and white, dia akan memudahkan urusan. Maknanya tak ada masalah kalau kita tidak tulis, maknanya mungkin kita boleh buktikan dengan majlis tersebut, dengan keterangan-terangan orang-orang sekeliling, maknanya akunya tersebut. Tapi maknanya kontrak itu adalah sah, tidak kisahlah melalui kata-kata ataupun melalui perbuatan. Tapi apa yang paling terbaik adalah bila kita dapat dokumenkan benda tu. Jadi maknanya bila negara sekarang ni makin maju, maknanya semua benda kita nak black and white. Jadi mungkin keterangan yang dikatakan oleh penonton tadi, kita boleh mungkin salah satu nanti apa-apa pertunangan pun kita akan dokumenkan, lebih memudahkan untuk masyarakat. Okey, saya cuba tambah sedikit lagi. Kalaulah sebab saya mungkin usia saya agak tua, veteran, jadi kemungkinan pertunangan saya ada mengikut orang-orang tua pergi meminang sekian-sekian. Jadi kebiasaannya cukup teliti, cukup sempurna apabila dua wakil keluarga daripada pasangan lelaki dan pasangan perempuan bercakap, berunding, dan setiap apa yang dirundingkan kebiasaannya akan dicatat sama ada dalam diary ataupun dicatat sebagai satu kertas kecil. Dan paling canggih pada hari ini apabila setiap majlis pertunangan itu diadakan satu rakaman. Ini adalah satu elemen ataupun satu kaedah pembuktian yang jelas sekiranya berlaku keingkaran pertunangan boleh dijadikan sebagai satu bahan bukti. Jadi maknanya bila ada lebih daripada 2-3 orang ada rakaman itu menjurus kepada pembuktian yang lebih jelas dan sahih ketika mana hendak menuntut ganti rugi pertunangan. Jadi bila kita cerita tentang ganti rugi pertunangan, macam mana pula prosedur untuk membuat ganti rugi pertunangan, untuk memfailkan ganti rugi pertunangan? Jelaskan sikit. Silakan tuan. Jadi maknanya secara asas memang kita akan rujuk kepada elemen undang lah bila kata pasal prosedur. Tapi sebelum kita nak claim sesuatu ganti rugi, kita perlu buktikan bahawa
pertunangan itu wujud. Itu paling utama. Wujud tak pertunangan itu? Kalau pertunangan itu wujud, kita ganti rugi memang tak sah. Jadi macam saya kita tadi soalan tadi banyak kata macam mana wujudnya pertunangan. Kalau kita tengok macam ramailah soalan kata yang tadi kita ulang balik. Ini mungkin kata saya bersetuju untuk berkahwin dengan dia dengan kata mulut je. Maknanya sah ke tak dia tanya. Mungkin saya kata sah, maknanya sekiranya dua belah pihak itu setuju. Maknanya nak buktikan itu lain cerita, tapi maknanya bila ada dua belah pihak mengatakan persetujuan bind satu perjanjian itu dia kira sah. Maknanya bagaimana kalau sebab pertunangan ini, majlis pertunangan itu hanyalah kata adat atau majlis. Maknanya di seluruh dunia sebenarnya banyak, maknanya kata mungkin saya terima itu adalah cukup mengatakan penerimaan kepada satu pertunangan dan dia dikira sah. Jadi macam mana kita nak buktikan wujudnya pertunangan tersebut? Inilah melalui melalui pertunangan tersebut, melalui percakapan tersebut, melalui gesture. Tapi apa yang penting, maknanya dua belah pihak bersetuju untuk menyatakan bahawa mereka akan berkahwin dan dia adalah satu kontrak yang sah. Maknanya bila wujudnya satu kontrak yang sah, barulah kita boleh buktikan bahawa bila ada pelanggaran, maknanya bila ada pelanggaran dan kita ada kerugian kita hadapi, kita ada hak untuk di mahkamah. Contoh kita telah berbelanjakan seperti yang kita kata tadi, catering, perbelanjaan makanan, mungkin baju, cincin. Jadi apa yang penting kita simpan segala resip bukti. Bila kita bawa ke mahkamah, perlunya ada segala bukti-bukti yang cukup. Mana kita tak boleh cakap saja-saja cakap kosong. Maknanya saya telah rugi 20,000 tak boleh. Maknanya pentingnya kita bersedia, maknanya apa-apa perbelanjaan yang kita telah kita siapkan untuk perkahwinan kita, maknanya kita rekodkan, maknanya mungkin rekodkan daripada segi resip. Maknanya bila kita wujudnya pertunangan perjanjian pertunangan tersebut, perkahwinan tersebut, dan adanya bukti-bukti mengatakan bahawa kita telah mengeluarkan amount belanjaan jumlah tersebut dan kita boleh menuntut ganti rugi tersebut di mahkamah. Jadi apa yang asasnya kita kena buktikan bahawa pertunangan tersebut adalah wujud. Itu. Jadi bila wujudnya pertunangan tersebut, maknanya kita ada hak untuk menuntut ganti rugi sekiranya kita mengalami kerugian atas dasar disebabkan pelanggaran pertunangan oleh pihak yang satu lagi. Okey. Jadi kita dah bincang pasal pertunang, prosedur dan sebagainya. Kadang-kadang boleh Tuan jelaskan sedikit tak sebenarnya faktor bagaimana berlakunya pelanggaran pertunangan itu boleh terjadi? Boleh jelaskan sikit tak? Sebenarnya maksud kita kata pelanggaran kepada pertunangan ni, bahasa yang lebih mudah adalah putus tunang. Maksudnya dalam undang-undang kata memutuskan tunang atas alasan yang tidak munasabah. Jadi kalau kita memutuskan tunang ada atas alasan yang kita tak dapat dielakkan, itu dimaafkan oleh undang-undang. Nanti saya akan baca section. Maknanya mengatakan kalau sekiranya kita putuskan tunang atas dasar alasan yang tidak munasabah, maksudnya sebab kita punya ni lah keburukan, mana mungkin kita ada orang lain, mungkin kita dah tak sayangkan dia, kita tiba-tiba putuskan, kita curang, ada pihak ketiga, maknanya menyebabkan pihak yang satu lagi dalam keadaan yang orang kata emosi terganggu, maknanya kerugian, duit banyak habis, mana atas dasar ini membolehkan, maksudnya itu dalam masukkan pelanggaran kepada pertunangan tersebut. Kalau kita lihat dalam kita bila bertunang ni, kita memang pergi kepada section 15 lah, Enactment Undang Keluarga Islam. Maknanya dia kata dan kemudiannya enggan berkahwin dengan pihak yang satu lagi itu apa-apa sebab yang sah. Manakala pihak yang satu lagi bersetuju berkahwin dengannya. Maknanya pihak yang satu lagi dia yang putuskan pertunangan tersebut atas alasan yang tak sah. Atas sebab yang tak musabah, macam kita cakap tadi lah. Sebab maknanya dia ada orang lain, maknanya menyebabkan keburukan kepada pihak yang satu lagi, kerugian kepada pihak yang satu lagi. Jadi persoalan saya, macam mana kalau tunangan itu diputuskan atas alasan yang sebab yang munasabah? Maknanya mungkin kadang-kadang ada perkara yang kita tak dapat elakkan. Mungkin diputuskan tunang sebab jadi gila,
Maknanya mungkin sebab dia dah sakit, mungkin dia ada kanser menyebabkan memang dia tak boleh nak orang kata meneruskan kahwinan tersebut dan dia merasakan dia tak mampu, mungkin dia mati, meninggal. Jadi atas alasan yang munasabah untuk memutuskan satu pertunangan, dimaafkan menurut undang-undang, dan undang-undang kata boleh claim apabila diputuskan atas alasan yang tidak munasabah sahaja. Itu maknanya tafsir dia. Maknanya kalau kita dapat buktikan dia memutuskan satu pertunangan itu dengan atas alasan yang kita tak dapat elakkan, maknanya mungkin pihak yang diingkari tidak boleh orang kata kita claim ganti rugi pertunangan tersebut. Ya, okey. Kalau ikut dari segi kefahaman apa yang Tuan Abdullah terangkan tadi, saya pasti sebenarnya beliau merujuk kepada Seksyen 15 Enakmen Keluarga Islam Negeri-Negeri. Kalau penonton-penonton boleh lihat, kena ingat Seksyen 15 ataupun Seksyen 13 bagi wilayah persekutuan. Sebab wilayah persekutuan masih menggunakan enakmen tahun 1985, namun negeri-negeri lain seperti Kedah, Pulau Pinang dan Pahang mungkin saya rasa masih telah menggunakan enakmen yang baru, dan clause adalah di bawah Seksyen 15 untuk tuntutan ganti rugi pertunangan. Dan soalan terakhir saya, mendengarkan pada malam ini line tak berapa nak elok, jadi soalan terakhir ini pun dah kita berlanjutan sehingga 41 minit. Jadi soalan terakhir saya, apabila bertunang ini kita sering dengar pertunangan ini menjadi satu alasan mereka melupakan diri tanpa jaga batasan. Macam mana pandangan Tuan kata Abdullah? Sebenarnya pertunangan ini bukanlah adalah satu orang kata jalan untuk kita berhubungan dengan pasangan kita dengan cara yang orang kata tanpa ada batasan. Maknanya kita perlu ingat bahawa Islam telah menggariskan adab-adab ataupun cara-cara bergaul dengan pasangan kita. Jadi maknanya kalau kita dekat masyarakat lagi kurang kesedaran, sebab kalau kita tengok banyak kes-kes maknanya bila dia bertunang, dia dekat alasan dia untuk duduk sekali, maknanya bertunang tapi kata ditangkap haluat. Maknanya masalah-masalah itu terjadi kerana mereka kurangnya faham tentang asas agama tersebut, atau dia tak praktikkan apakah adab-adab Islam dalam kata proses bertunang tersebut. Sebab itu Islam telah menggariskan beberapa yang penting. Maknanya berkata Islam ni sangat menjaga macam mana kita menjaga perkahwinan itu dengan secara halal. Tunangan itu ke arah perkahwinan itu perlulah secara yang halal dan mendapat keredaan Allah. Begitu. Yang pertama antara poinnya adab pergaulan. Maknanya adab pergaulan tersebut. Maksudnya bila orang dah bertunang ni, tapi kita tengok dia punya rapat, dia punyalah macam orang yang dah berkahwin. Itu yang kita tak nak. Maknanya nasihatlah ni, maknanya bila kita nak jumpa dengan pasangan kita, bawalah maknanya peneman, mungkin di tempat yang terbuka untuk mengelakkan perkara-perkara yang maksiat. Kita kena jauhkan maksiat tersebut. Bila kita bertunang dengan cara yang baik, kita akan berkahwin pun dengan cara yang baik. Yang kedua ni paling masalahnya, tempoh bertunang tersebut. Tempoh bertunang ni dia akan memberi kesan sebenarnya kepada arah perkahwinan tersebut sebenarnya. Maknanya bila Islam sangat kena kata menggariskan supaya tempoh bertunang tu dipendekkan. Sebab ramai orang kata macam bertunang ada yang sampai 10 tahun putus, yang lama-lama ni putus. Nah, yang pendek pun putus, tapi bila orang kata faktor lamanya pertunangan tersebut, ia amat membimbangkanlah. Maknanya kita mungkin akan jerumus ke arah maksiat yang banyak, dosa. Mungkin bila kita duduk bertunang lama, banyak lagi masalah yang timbul. Maknanya sangka kita rasa sayang dah kat kita punya tunang, sebab itu kita kena pendek kan. Jadi macam kalau Syahri dulu bertunang lama tak? Saya setahun. Tahun Jadi maknanya asasnya dalam Islam, maknanya kita sangat menjaga batas-batasan dan adab supaya kita mendapat keredaan Allah. Macam mana kita berkahwin itu adalah secara halal, bertunang itu pun perlu dilakukan secara halal. Maknanya kita ingin mendapat keredaan Allah SWT. Okey, terima kasih kepada, mungkin dalam masa 30 saat untuk penggulungan daripada kita bincangkan pertunangan tadi sehingga ke soalan yang terakhir saya, 30 saat untuk penggulungan. Okey, disebabkan tajuk kita pada hari ini adalah ganti rugi pertunangan, yang kita perlu ingat dalam ni,
pertunangan itu perlulah sah menurut syarak dan undang-undang. Maknanya bila adanya pertunangan yang sah, maknanya kita ada hak untuk ganti rugi sekiranya apa-apa yang berlaku. Maknanya mungkin kita buktikan melalui majlis pertunangan, mana ada dokumen mengatakan kita sudah bertunang. Dan kita perlu memastikan kita, kerugian yang kita belanjakan tersebut pun mempunyai orang kata black and white, supaya senang kita kemudian hari. Jadi apa yang ditengokkan oleh mahkamah dalam satu tuntutan adalah fakta yang ada bukti. Maknanya bukan kita cuma claim. Tak boleh cakap saya rugi 30,000, tak boleh. Mana semua mesti ada bukti, dan mahkamah mungkin akan tengok kepada kerugian berdasarkan bukti tersebut. Jadi nasihat saya kepada orang-orang muda lah, maknanya saya pun mungkin tak berkahwin lagi, tak bertunang lagi, tapi maknanya sama-sama nasihat kepada ni, bertunang itu sebenarnya mendekat dengan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita kenal dengan baik kita punya pasangan, supaya kita kenal kita, supaya kita dapatkan perkahwinan yang orang kata dirodai oleh Allah, dia bukan dalam keadaan yang maksiat. Okey, terima kasih kepada Tuan Abdullah Hakim. Jadi pandangan Tuan Abdullah Hakim dan pandangan kami pada malam ini, perbincangan kami ini hanya sekadar asas dan general sahaja. Bagi pandangan-pandangan penonton-penonton mungkin yang tidak biasa dengan undang-undang ataupun pelajar-pelajar ataupun peguam-peguam baru yang boleh mendengar perbincangan kami. Jadi sekiranya perlu perlanjutan ataupun perlu perbincangan ataupun perlu pertanyaan, tuan-tuan ataupun penonton-penonton boleh berjumpa dengan peguam-peguam syar'i bertauliah di tempat tuan-tuan perempuan ataupun penonton sendiri. Boleh dapatkan gambaran yang jelas, sedangkan tempoh terhad dalam masa 30 minit ke 40 minit untuk membincangkan satu topik ganti pertunangan ini sebenarnya begitu luas, begitu berspesifik, tetapi kita nak menjimatkan sekurang-kurangnya masyarakat, penonton-penonton tahu terdapatnya ganti rugi pertunangan, dan jangan buat pasal peminang anak dara orang dengan menyebut nak minang dia terima, itu juga adalah telah sah sebagai satu pertunangan. Hati-hati dalam menyebut offer dan acceptance ini. Jadi insya-Allah kita berjumpa lagi pada slot pada malam esok untuk isu-isu yang lebih baik, ataupun isu yang esok kita akan adakan satu slot yang istimewa, iaitu menjawab segala persoalan isu undang-undang yang terdiri, panel-panel kita terdiri daripada pengerusi PJSM Kedah, pengerusi PJSM Perlis dan saya sendiri, dan apa-apa persoalan boleh dikemukakan, insya-Allah kita bersedia untuk menjawab secara umum dan secara general sahaja. Jadi pada malam ini saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.